Ya Allah, Ya Qarib, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Habibu, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah, Ya Atuf, Ya Allah, Ya Ma'ruf, Ya Allah, Ya Latifu, Ya Allah, Ya Azim, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Allah, Ya Burhan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Musta'an, Ya Allah, Ya Musin, Ya Allah, Ya Muta'al, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Majidu, Ya Allah, Ya Fardu, Ya Allah, Ya Witru, Ya Allah, Ya Ahadu, Ya Allah, Ya Samadu, Ya Allah, Ya Mahmudu, Ya Allah, Ya Sadiqal Wa'di, Ya Allah, Ya Ali, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Syafi, Ya Allah, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Mu'afi, Ya Allah, Ya Baki, Ya Allah, Ya Hadi, Ya Allah, Ya Qadir, Ya Allah, Ya Satir, Ya Allah, Ya Qahar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Fatah, Ya Allah, Ya Rabbas samawati wal yadal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bihaqi hadhi asma'ika ya adus salika wa salamta wa rahimta wa tarhamta wa barakta tabarakta fil alamin innaka hamidum majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin beliau kita dapat sambung lagi pengajian ilmu kitab tentang hari kiamat, Kasyful Ghaibiyah. Dah kita sampai pada muka surat 24. 19 pada atas. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 24. Faslun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Faslun. Pada menyatakan menyeru roh kemudian keluar daripada jasad situ, dan tersebut di dalam khabar riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, berkatalah ia, adalah aku duduk bersela di dalam rumah, tiba-tiba masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka memberi salamlah ia Nabi ke atasku. Maka aku pun berkendak nak bangkit berdiri baginya, seperti barang yang ada adat aku pada ketika masuknya. Ni adab Siti Aisyah, adab isteri bila suami masuk rumah. Yang selalu Siti Aisyah lakukan, suami dia masuk, dia akan berdiri menghormati bagi suami. Yang kadang suami masuk, bini tengok TV, buat tak tahu. Ni hadis seperti barang yang beradat. Maksudnya setiap kali Rasulullah masuk, Aisyah akan berdiri, tengah duduk berdiri menghadap suami dia, menanti, ya. Maka sabdanya alaihi salam, duduk olehmu. Adab daripada Nabi pula. Duduk. Pada tempat engkau barang yang adalah bagimu. Duduk. Bawa engkau berdiri, hai ibu segala mukmin. Masya Allah, duduk olehmu pada tempat engkau barang yang adalah bagimu, bawa engkau berdiri. Tempat yang kau berdiri tu kau tak payah berdiri lah. Duduk. Wahai ibu segala mukmin, ummul mukminin. Telah berkata Siti Aisyah, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menghantarlah ia akan kepalanya yang mulia di atas ribaku. Letak kepala atas paha ribaan Sayyidatina Aisyah. Maka tidurlah ia, padahal terlentang atas tengkuknya. Maka jadilah aku carikan uban pada janggutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kulihat padanya 19 urat putih. Ada 19 helai uban kat janggut Nabi. Maka berfikir aku pada diriku, maka aku kata pada hatiku, bahawasanya lagi akan keluar ia daripada dunia dahulu daripada aku. Bila tengok uban, maknanya dah tua ke dah. Itu dalam tafsir ayat yang berbunyi alam ya'tika nadhir, tidakkah kami datangkan pada engkau ya Muhammad nadhir, peringatan yang mengingatkan. Jadi pernah dalam tafsir kita bagaimana Nabi Ibrahim AS bila berjumpa dengan malaikat maut, dia pesan, malaikat maut, bila sampai masa sebelum kau sampai nak mencabut nyawaku, hantarlah peringatan dulu, hantar orang mengingatkan aku. Selang tak apa lama tu datang Jibril, datang malaikat maut. Nabi Ibrahim tanya, tiba-tiba datang, tak ada pun orang nak beringat. Dah datang dah, kami dah hantar 2 orang dah. Dah hantar 2. Mana? Pertama, uban di rambut dan janggutmu. Yang kedua, sakit yang kadang-kadang singgah pada tubuhmu. Itu dia. Mana putusan Allah, tanda kita ni hampir nak ajal. Pertama uban, yang kedua sakit. Alam ya'tika nadhir, takkah datang padamu peringatan daripada kami. Masya Allah, Di Siti Aisyah ni bila tengok uban kat kepala Nabi, kat janggut Nabi 19 lai ni tahu dah, cerdik ni nampaknya Rasulullah ni pergi dulu suruh aku ni. Maka tinggallah umat dengan tiada Nabi, maka menangis aku. Masya Allah, menangis hingga mengalirlah air mataku di atas pipiku, dan menitiklah ia air mata daripada atas mukanya. Maka jagalah ia Nabi daripada tidur. Maka sabdanya alaihi salam, apalah yang menangiskan akan dikau?
ya ummal mu'minin, maka aku khabarkan atasnya akan sebagai khabar itu. Diceritalah mana aku risaulah ya Muhammad, wahai suamiku, aku tengok kau dah beruban dah. Nanti kalau kau tak ada umat kau ni macam mana ni? Risau. Kemudian bersabdalah ia alaihi salam, apalah hal yang terlebih sangat atas mayat kesakitan itu? Apa dia sebenar yang mayat ni bila mati ni sakit sangat? Maka aku kata, sabdakanlah olehmu ya Rasulullah, aku tak tahu. Maka bersabdalah ia alaihi salam, tetapi yakni bahkan kata olehmu hai Aisyah, kau yang cakap, apa benda yang kau rasa sakit bila kau dah mati ni? Maka aku kata, tiada ada yang terlebih sangat hal atas mayat daripada waktu keluarnya daripada rohnya yang duka, daripada rumahnya yang duka cita, segala anaknya di belakangnya. Kata Siti Aisyah, benda yang paling menduka cita kan bila mayat tu, roh tu, mayat dah nak keluar pada rumah, anak beranak semua ada dalam rumah tu, sedih. Berkata mereka itu, wah bapakku, wah ibuku. Berkatalah ibu, wah anakku. Maka bersabda Nabi alaihi salam, inilah sangat kesakitannya, maka apalah yang terlebih sangat daripadanya? Aku kata, tiada ada hal yang terlebih sangat atas mayat daripada ketika dihantar di dalam liang lahat dan ditimbun tanah atasnya dan kembali daripadanya oleh segala keluarganya dan segala anak-anak pun balik dan segala kekasihnya pun balik tinggal seorang dalam kubur, dan diserah oleh mereka itu akan dia kepada Allah, dan masuk kubur serah pada Allah lah Ta'ala, serta perbuatannya, apa amal yang ada itulah yang boleh tolong dia. Maka datang akan dia oleh mungkar dan nakir pada kuburnya. Maka bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummal mu'minin, apalah yang terlebih sangat daripadanya? Orang tanya lagi, apa ada tak lagi? Ada yang teruk lagi tak? Ada yang lebih sedih tak atas mayat itu? Aku kata, Allah dan Rasulnya yang terlebih mengetahui. Tengok cara Nabi didik Siti Aisyah. Dia tak jawab direct, tanya dulu. Pada awak apa dia yang paling sedih? Siti Aisyah jawab, bila mayat bawa keluar pada rumah, bila mayat masuk dalam liang lahat. Sekadar ilmu yang ada pada Siti Aisyah. Setelah Rasulullah mendengar, baru Rasulullah jawab. Bila Siti Aisyah kata dah tak ada dah, itu dah yang paling menyedihkan. Maka Rasulullah menjawab dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Aisyah, bahawa yang terlebih sangat hal atas mayat pada ketika masuk atasnya orang yang memandi di dalam rumah. Rasulullah tahu benda yang kita tak tahu. Bila orang nak mandi mayat datang rumah, supaya memandi ia akan dia mayat, maka dikeluarkan cincin pada ketikamu dan ketika muda daripada jarinya. Buka jari dia, buka cincin, dan ditinggalkan ia akan baju aras. Baju arsin ni maknanya baju pengantin daripada badannya, dan meninggalkan ia akan menanggal ia akan serban masyayikh. Maksud ini kata-kata kinayah. Kalau seorang tu pengantin, baju pengantin dia tanggalkan. Kalau dia seorang syekh, serbannya akan ditanggalkan. Dan serban fuqaha, ini benda yang lazim dipakai, benda yang paling disayangi oleh masyayikh dan fuqaha, serban dia lah, ditanggalkan daripada kepalanya, supaya nak memandi ia akan dia.
Maka pada ketika demikian itulah menyeru rohnya pada ketika melihat ia akan dirinya bertelanjang dengan suara yang mendengar akan dia oleh tiap-tiap makhluk melainkan jin dan manusia. Yang ni semua dengar. Batu, pokok, semua dengar. Binatang semua dengar. Yang tiada mendengarnya berkata ia dengan nama Allah, hai orang yang memandi akan daku, kata roh, aku minta akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau tanggal kainku dengan lemah lembut. Kau nak buka jangan kasar-kasar lah, buka lembut-lembut. Maka bahawa aku sangat, inilah badan aku istirihah, badan aku ni sangat penat nak rehat ni, daripada bekas hela malaikat maut. Cabut tu sakit, penat tu, terasa lagi tu masa nak mandi mayat tu. Dan apabila dituangkan atasnya air, berseru pula roh tadi tu. Dia rasa sakit dekat jasad. Seperti demikian itu pula, janganlah curah kuat-kuat sangat, jangan mandi tekan-tekan sangat. Berkata ia dengan nama Allah, hei orang yang memandi akan daku dengan nama Allah, janganlah kau tuangkan air engkau yang panas, jangan panas-panas. Jangan engkau jadikan air engkau yang panas atasku, dan jangan pula air yang sangat sejuk, bahawasanya jasadku terbakar daripada bekas tanggal nyawa itu. Bila nyawa cabut tu panas, terasa lagi dalam badan. Maka apabila ada dimandi oleh mereka itu akan dia, berkata roh itu dengan nama Allah, hai orang yang memandi, janganlah kamu sentuh akan daku akan sebagai sentuh yang kuat, jangan sentar-sentar kuat sangat, lembut-lembut sentuh. Maka bahawasanya jasadku itu luka dengan sebab keluar roh itu. Dan apabila selesai daripada mandinya, dihantar akan dia pada kapan dia pula, dan diikat akan dia pada tempat kedua kakinya. Menyerulah ia akan dia dengan nama Allah, hai orang yang memandi, janganlah kamu ikat kapanku, kapan akan kepalaku, hingga aku lihat akan muka ahliku. Kita punya adat bagus, orang datang buka tengok. Memang bagus buat tu sunnah. Memang dia nak tengok ahli dia. Dia buka tu dia nak tengok, walaupun dia tak tengok macam kita tengok. Tak ada terbuka mata tu, tapi dia nampak, nak tengok muka ahli tu. Dan segala anak-anakku dan segala keluargaku, bukan kita yang nak tengok dia, dia pun nak tengok kita juga. Maka bahawa inilah akhir penglihatan aku bagi mereka itu. Maka aku pada hari ini, aku beri cerai akan mereka itu, dan tiada kulihat akan mereka itu hingga sampai kepada hari kiamat. Jadi jangan kita hari meninggal adik keluarga, guru, ulama tu, ambil kesempatan lah, pergi cium, tak ada salah dia. Itu kali terakhir, bukan untuk kita tu, untuk dia. Kalau ini daripada dia ni, mayat tu. Maka apabila keluar mayat tu daripada rumah, menyeru pula dengan nama Allah, hai jemaahku, janganlah kamu menyegera akan daku hingga aku berwadak akan kampung. Yang cepat-cepat, pelan-pelan bawa keluar, slow. Dan ahli aku nak cak sama tinggal, dan akan segala kaum kerabatku, dan akan hartaku. Kemudian menyeru pula, hai jemaahku, aku tinggalkan isteriku bujang, isteriku seorang-seorang ni aku dah tak ada. Maka lazimlah atas kamu bahawa jangan kamu menyakiti akan dia, dan akan segala anak-anakku yatim. Maka lazimlah atas kamu jangan kamu sakiti akan mereka itu. Maka bahawasanya aku pada hari ini aku keluar daripada rumahku, dan tiadalah aku kembali kepada mereka itu selama-lamanya. Dan apabila dihantar akan dia atas jenazahnya,
Berkata pula dia, dengan nama Allah, jemaahku, janganlah kamu segera akan dengan daku hingga aku dengarkan suara ahliku dan segala anakku dan segala keluargaku. Maksudnya ada kerinduan, keinginan tak nak pisah dengan keluarga ni. Maka bahawa aku pada hari ini aku bercerai akan mereka itu hingga hari kiamat. Maka apabila ditanggung akan dia atas jenazah dan melangkah oleh mereka itu dengan dia 3 langkah, menyerulah dengan suara yang mendengar akan dia tiap-tiap suatu, melainkan jin dan manusia. Dan berkata roh itu dengan nama Allah, hai kekasihku dan hai saudaraku dan hai anakku, jangan diperdayakanlah kiranya akan kamu oleh dunia seperti diperdaya akan daku. Janganlah dipermain dengan kamu oleh zaman seperti mana dipermain ia akan daku. Dah nampak semua dah. Dan mengambil itibar olehmu dengan aku, maka bahawasanya aku tinggalkan akan barang yang aku himpunkan bagi warisku, dan tiada menanggung oleh mereka itu daripada kesalahanku suatu pun. Dan atas dunia itu dihabas, ditahankan akan daku oleh Allah Ta'ala, dan kamu menuntut berlazat-lazat dengan dia. Kemudian tiada mendoa kamu bagiku. Dan apabila sembahyang mereka itu atas jenazah dan kembali setengah ahlinya dan setengah taulannya, bila tengah sembahyang tu, dah tengah keluarga dah balik, taulan dah balik pada tempat sembahyang, berkata ia dengan nama Allah, saudaraku, akulah mayat yang lagi akan kamu lupa akan daku. Jikalau sekarang kamu ingat akan daku sekalipun, sekarang ni kau ingat dah, alhamdulillah, ramai ingat. Dan tetapi jangan kamu lupa akan daku dengan bersegera ini dahulu daripada kamu tanam akan dia hingga kamu telik tempat aku. Jadi maknanya apa yang nak bagi tahu dalam kitab ni, ini keluhan-keluhan daripada roh yang kita tak dengar. Keinginan dia tu untuk bersama dengan kaum kerabat dia tu, tapi kita tak dengar. Sebab tu salah satu daripada adat orang Melayu kita ni dalam mengadakan tahlil arwah, kita mengadakan tahlil, ada yang buat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Baru ni saya tengok dalam satu video ni, satu orang ni dia dakwa, dia kata dalam kitab Veda, kitab Veda tu dia tulis amalan kaum Hindu. Memang mereka pun mengadakan upacara meratapi mayat tu. Maka dalam kitab tu suruh berhimpun sama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kebetulan sama pula amalan-amalan dianjurkan dalam Islam, dalam adat kita ni. Adakah ini bertentangan? Dan adakah kita ni telah melakukan satu amalan yang diamalkan oleh orang Hindu? Betul. Yang tak seronok yang cakap dalam tu, inilah orang kita beramal ikut Hindu lah. Jadi jawapan dia banyak lah, mungkin saya pernah jawab, tapi ingat ada jawapan macam-macam, perlu diperingatkan. Jawapan dia, kalau kita lihat dalam sejarah, kita nak cerita ni sikit, apabila baginda Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada 10 Ashura, 10 Muharram, amalan orang Yahudi tu, bukan amalan Islam tu. Puasa 10 Ashura tu asal amalan Yahudi. Rasulullah tanya, apa kamu buat ni? Apa kamu puasa? Oh, kami ya Muhammad, kami ni kami bersyukur pada 10 Muharram ni lah Nabi kami, Nabi Musa terlepas daripada Firaun, selamat daripada Laut Merah. Di Laut Merah tu selamat. 10 Muharram juga kapal Nabi Nuh ni berlabuh. 10 Muharram ni juga Nabi Adam diterima taubat, terus. Bila Rasulullah dengar, nahnu ahaqqu minkum, kami lagi berhak daripada kamu, tu Nabi kami juga. Maka Nabi kata, puasa 2 hari, jangan puasa 10, puasa 9 saja.
biar jangan sama dengan dia orang ni. Tapi 10 tu puasa lah. Jadi Nabi ambil apa yang biasa di amal Yahudi jadi amalan kita, diubah. Jadi begitu juga kalaulah betul orang Hindu ni dia meratap kematian selama 3 hari, 7 hari, kerana ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Macam ni lah. Takkan nak biar tu itu dah tanam dah, sehari tak tengok lah. Maka adat kita ikut 3, 7, kerana ada pertalian dengan apa yang berlaku dalam kubur tu. 3 hari perut kembung, 7 hari berlakulah fitnah kubur, 40 hari perut dah pecah. Ada kena-mena dengan apa yang berlaku dalam kubur. Kita ambil persamaan hari tersebut dan kita isikan dengan tahlil arwah, kita isikan dengan bacaan selawat, kita isikan bacaan Quran, Yang salahnya 3 hari tu kita ikut macam Hindu pula, ram ya ram, ini selamat ini. Memanglah syirik, bid'ah gila tu. Bid'ah teruk tu. Ini Islam macam tu, dia bukan dia buang semua. Bukan dia buang habis semua. Tengok apa amalan masyarakat ni baik, okey kita tengok, kita ubah jadi yang lebih baik. Kita ambil ubah. Islam macam tu. Jadi tak ada persoalan jadi bid'ah tu sampai sekarang ni orang jadi takut nak buat kenduri 3 hari atau 7 hari atau 40 hari. Jadi macam masalah pula, dia macam berdosa pula buat. Nisbah pula pada Hindu pula. La haula wala quwwata illa billah. Kerana kekurangan maklumat. Jadi salah satu jawapan yang diberi oleh para ulama, lihat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia berpuasa, berarti dia puasa 2 hari, 9 Muharram, 10 Muharram. Saya sendiri waktu saya pergi di Morocco, pergi ke Jamiah Qarawin, universiti yang pertama dalam Islam ni, bukan Al-Azhar, Qarawin dekat Morocco, Maghribi. Jadi bila masuk dalam masjid tu, dia jamiah, berarti dia masjid, ada lampu tu pelik-pelik. Ada yang macam ni, ada yang bentuk pelik-pelik. Saya tanya pada seorang profesor lah yang bawa kita jalan, kenapa saya tengok setiap lampu ni, lampu zaman dulu punya lampu, dia punya bekas lampu tu buat pada besi tembaga, besi lama tembaga. Tanya kenapa setiap lampu ni rupanya lain daripada lain. Dia kata ini semua ni ustaz, semua lampu yang ustaz tengok dalam Jamiah Qarawin asalnya adalah loceng gereja yang telah dimodified menjadi lampu. Loceng tu dia bentukkan loceng gereja, lepas tu dia boh lampu, boh dalam masjid. Ni dah tengok. Ni cara orang-orang Islam kita dulu fikir. Dia tak musnahkan, dia ambil modified jadi sesuai dengan agama. Ambil, perbetulkan sesuai dengan agama. Macam tu cara. Termasuk dengan amalan-amalan yang seperti ini. Zaman sekarang ni, asal nampak super sikit buang. Oh tasbih, pergi Sami Tok Cha punya Buddha, tengok tasbih, wah, Buddha pakai tasbih, berarti kita pun tasbih super macam Buddha, buang tasbih, pakai batu je. Tengok sama sikit, Hindu, sama sikit Buddha. Allah, zaman dulu tengok, bagus ni. Kalau tuan-tuan pergi pula di Indonesia, di Sunan Kudus, tengok bangunan masjid sebiji macam rupa kuil, sebiji macam rupa kuil, memang rupa kuil betul, tapi Masjid Kudus. Kalau saya pernah pergi ziarah Wali Songo, jadi saya tanya, kenapa masjid ni rupa macam ni? Pada perbudakan Islam, Hindu telah bertapak lama di Indonesia. Jadi dia nak bagi galakkan orang Hindu ni datang ke masjid, dia buat rupa macam dia punya kuil. Jadi dia orang apa, ini kuil ke apa ni? Lepas tu dia buat tempat basuh kaki kat luar. Dia basuh kaki dulu, lepas tu dia ajar pelan-pelan
cara wudu, tapi tak sebut wudu. Lepas tu ajar semayang, barulah Islam berkembang. Yang ni yang saya tengok, cara kita berdakwah Islam sama ni dah tak sama macam para da'i pada zaman dulu. Mereka sangat bijak memainkan dan memasukkan Islam tu ke dalam tradisi masyarakat yang tak bertentangan dengan Islam. Sebut ni terutama bila berkaitan dengan mayat ni, macam-macam. Antaranya tahlil tadi tu. Kita tengok lagi apa dia kata ni. Apa tu dia kata? Apabila menghantar mereka akan dia sisi kuburnya, maka berkata ia dengan nama Allah, hei jemaahku, dan hei saudaraku, serukan kamu dan tiada kamu seru akan aku. Aku panggil kamu, kamu tak panggil aku. Maka bila dia hantar mereka itu akan dia pada liang lahat, berkata ia demi Allah, hai segala warisku, tiada aku himpunkan harta yang banyak daripada dunia, melainkan aku tinggal akan dia. Semuanya aku tinggal untuk kau. Bagi kamu hendaklah kau ingat akan aku dengan membanyakkan berbuat kebajikan oleh kamu, dan aku ajarkan akan kamu akan Quran dan akan adab. Maka janganlah kamu lupakan akan aku daripada mendoa kamu akan aku. Dan atas inilah hikayat Abi Qilabah radhiyallahu anhu, dan itu barang riwayatkan bahawasanya bermimpilah ia pada tidur, seolah-olah segala kubur itu sungguhnya telah pecah dan segala mayatnya sungguhnya telah keluar sekalian mereka itu daripada kubur tu, dan duduk sekalian mereka tu atas tepi kubur, dan seolah-olah antara hadapan tiap-tiap seorang mereka tu tabakun dulang daripada nur. Dia nampak orang semua keluar pada kubur, lepas tu masing-masing bawa dulang, dan dulang tu ada cahaya. Dan melihat ia pada barang antara mereka itu seorang laki-laki pada orang sekampung mereka itu. Tiada melihat ia antara hadapannya suatu daripada nur. Tengok, ni orang kampung aku ni, tengok tak ada cahaya, tak ada apa, kosong je. Maka aku tanya akan dia, maka aku kata, apalah bagiku tiada aku lihat antara depanmu itu nur, tak ada nur pun, tak ada apa-apa ni, seperti orang banyak. Maka jawab mayat itu bahawa adalah pada sekalian mereka itu anak dan taulannya minta doa mereka itu akan mereka itu, dan memberi sedekah kerananya. Itulah balasan dianugerah Allah Ta'ala akan mereka itu. Ni alah ustaz ni mimpi je ustaz. Mimpi orang soleh ni, ru'ya salihah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan bab ru'yah, bab mimpi. Mimpi orang soleh ni, mimpi yang macam ni, jumpa orang soleh. Apalagi mimpi para sahabat tabi'in. Satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Faham? Maknanya Nabi-Nabi ni dia dapat wahyu, kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui terus macam-macam cara. Setelah Nabi wafat, para Nabi wafat, dia tak ada wahyu dah. Yang ada apa? Ru'yal haq, ru'yal salihah, mimpi-mimpi benar. Mimpi ni ada 3 macam. Mimpi yang benar, mimpi daripada Allah, Yang kedua, mimpi daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, mimpi migau tak basuh kaki. Mimpi migau, gangguan tidur, dia memang ada 3 tu. Jadi yang mimpi yang macam ni memanglah tak boleh buat dalil. Tetapi banyak, bukan satu mimpi macam ni. Mimpi orang soleh, jumpa orang kaum kerabatnya yang mati, mendapat bungkusan-bungkusan nur hasil daripada sedekah. Kita sedekah, kita niatkan pada orang mati, dapat bungkusan nur tu. Kita buat tahlil, sedekah pada orang meninggal, dapat bungkusan nur. Kita baca selawat, baca Quran, sedekah pada orang meninggal, dapat nur. Kalau tak buat langsung, 3 hari tak ada tujuan, langsung tak ada, tak boleh, semua bid'ah. Jadi macam ni, kosong, tak ada apa-apa. Dia kata, aku tengok kawan aku seorang ni tak ada apa-apa. Dan dia tanyalah, kenapa kau tak dapat apa-apa? Dia kata, adalah bagi aku seorang anak yang tidak soleh dan tidak pernah meminta doa akan aku, dan tak pernah memberi sedekah keranaku. Sebab inilah tidak ada tabak, tak ada dulang,
daripada cahaya di hadapanku. Mimpi memanglah tak boleh buat dalil, tapi mimpi ni banyak berlaku. Maka sekarang pun kemaluanlah aku antara segala orang sekampung. Ni ramai-ramai mayat ni semua dapat bahagian. Aku seorang tak dapat apa-apa. Maka tak kala jagalah Abu Kilabah daripada tidurnya, lalu dipanggillah ia akan anak mayat itu. Maka diceritalah oleh Abu Kilabah akan dia dengan barang yang dilihatnya dalam mimpi itu. Aku mimpi jumpa ayahmu bagian. Dia kata kau tak pernah doa, tak pernah buat tahlil, tak pernah ada apa-apa. Maka sahut anak itu akan Abu Kilabah, bahawa sekarang taubatlah hamba di hadapan Tuan hamba. Mengaku anak ni. Dan tiada hamba kembali lagi kepada berbuat maksiat selama-lamanya. Setelah masyghullah, sibuklah dengan berbuat ibadat. Lepas tu dia sibuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala, serta meminta doa ia kepada bapaknya, memberi sedekah ia kerana bapaknya. Maka ditakdir Allah Ta'ala, lalulah atasnya zaman, mimpilah oleh Abu Kilabah. Mimpi saya lagi, dalam masa itu mimpi lagi, kali yang lain. Di dalam tidurnya akan demikian itu atas halnya, dan ia akan nur antara hadapan demikian laki-laki. Sekali ini dia mimpi, dia nampak laki-laki yang dia jumpa tak ada apa-apa, dah ada nur dah pula. Terlebih bercahaya daripada matahari, terang cahaya dia besar, dan terlebih banyak daripada nur segala sahabat-sahabatnya. Maka berkatalah ia bagiku, wahai Abu Kilabah, telah membalas akan dikau oleh Allah Ta'ala akan kebajikan. Maka sungguhnya lepaslah aku daripada malu akan jiranku. Kisah macam ni kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau kita buka Syarhus Salikin kat bahagian belakang, macam mana Imam Ghazali membawa cerita-cerita yang macam ni. Banyak, bukan satu, banyak dalil kata apa yang kita sampaikan pada mayat ni sampai. Dan mayat ni sangat mengambil manfaat daripada sedekah orang hidup, dan sangat memerlukannya. Syahdan tersebut dalam khabar bahawa malaikat maut masuk ia atas seorang laki-laki di negeri Iskandariyah. Maka berkata laki-laki itu, siapa engkau? Maka berkatalah ia, akulah malaikat maut. Zaman dulu banyak begitu, malaikat maut muncul. Maka gemetarlah segala anggota laki-laki itu. Iskandariyah ni di Mesir. Daripada farais, yakni daging antara lambung dan belikat, gerontar, menggigil, terasa. Maka berkata baginya oleh malaikat maut, apa ini yang aku lihat? Kau menggigil ni sebab apa ni? Berkata ia, kerana aku takut daripada neraka. Maka berkata malaikat maut itu baginya, adakah aku surat bagimu akan kalam yang melepas engkau dengan dia daripada api neraka? Malaikat maut tu tolong ni, aku akan bagi kau tulisan, kau baca ni, kau selamat pada api neraka. Sahut laki-laki itu, bahkan maka menyerulah dengan suatu sahifah, dia ambil kertas dan disurat dan ditulis kat kertas. Malaikat maut tulis. Apa dia tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Tu je. Dan berkata ia, inilah kelepasan daripada api neraka. Tu dia, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mendengar oleh laki-laki yang arif akan seorang laki-laki yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah orang arif itu, inilah nama kekasih pada ini nama kekasih ni, kekasih Aribillah. Maka betapa melihat akan kekasih itu. Kemudian berkata ia bermula manusia itu, berkata mereka itu bahawa dibinas. Tak nampak.
satu malaikat maut tiada menyamai akan suatu dawanik. Bermula aku itu, aku berkata bahawa dunia ini dengan tiada malaikat maut tiada menyamai akan suatu dawanik. Dawanik ni satu ukuran untuk emas, dawanik. Bukan dua anak tu, dua dawanik. Kerana bahawasanya ialah menyampaikan kekasih kepada kekasih. Masya Allah. Diulang balik. Jadi orang arif billah ni, dia nampak satu orang ni duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia kata, kau sedang menyebut nama kekasih ni. Maka betapa melihat akan kekasih itu. Kemudian sekarang ni pun kau dah sebut Bismillah. Macam mana agaknya bila kau nampak nama yang kau sebut ni? Dalam Bismillah kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian berkatalah orang arif billah ni, bermula manusia ni, berkata mereka itu bahawa dunia ni tuan ni kitab tadi apa? Terang tak? Malaikat maut bahawa dia tiada menyamai akan suatu dawanik. Bermula aku itu, aku berkata dunia ini dengan tiada malaikat maut tiada menyamai akan suatu dawanik. Kerana bahawasanya inilah menyampaikan kekasih. Maksud dia gini. Jadi ni perbualan antara seorang arif billah dengan seorang yang menyebut nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia arif billah ni, orang kenal Allah ni. Kita baca Bismillah tapi tak kenal siapa Allah, tak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Bila orang arif billah ni, bila kita sebut nama Bismillah tu bagi dia, wah itu nama kekasih tu. Lepas tu dia kata dunia, orang tu kata dah, dunia ni susah lah, sebab ada malaikat maut, dia cabut nyawa kita ni. Tak dapat dah aku nak menyebut nama kekasih lagi, sebab malaikat maut dah cabut nyawa. Tak boleh nak nilai. Dawanik ni mana nilaian emas yang banyak. Maka jawab orang arif billah, salah tu. Malah dunia ni takkan sama kalau tak ada malaikat maut. Dengan sebab ada malaikat maut lah, kehidupan kita kat dunia ni ada nilai. Kenapa? Kerana bila malaikat maut ni cabut nyawa, barulah kita dapat bertemu kekasih. Itu pandangan arif billah. Kita kalau boleh tak nak jumpa malaikat maut. Arif billah ni kalau boleh nak jumpa malaikat maut. Sebab tanpa perantaraan malaikat maut, nyawa tak dicabut. Bila nyawa tidak tercabut, tak dapat bertemu kekasih. Allah. Ini pandangan seorang alim. Itu maksud yang kita baca ni. Kalau saya nak terang ni tak faham. Satu orang dia komplain, malaikat maut ni susah sebab dia ada ni, payah kita. Tak dapat kita nak menyebut nama Allah ni. Apa pula kalau tak ada malaikat maut, lagi tak ada nilai. Kerana kalau tak ada malaikat maut, kita hanya dapat sebut, nak temu tak dapat. Nak jumpa macam mana ni? Nama Bismillah nak jumpa macam mana ni? Nak jumpa kena mati. Lepas tu kalau kita lihat dalam neraka besok tuan-tuan, dia nama Allah ni, setiap satu nama tu dia menceritakan karakter atau sifat Tuhan mesti. Ahli neraka, orang ahli neraka dia bijak. Bila dalam kitab, dalam hadis yang disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada cerita, bila ahli neraka ni duduk dalam neraka selama 1000 tahun, haus, tak tahan, haus nak minum air, maka menyerulah ahli neraka ni, dia kenal Tuhan. Dia kata, Ya Hanan, Ya Manan, Iskina, Ya Manan, Ya Manan. Dia sebut nama Allah, Ya Hanan, Ya Manan. Wahai Tuhan Hanan, Ya Hanan, Ya Manan. Manan ni ada dua makna. Tuhan yang memiliki sekalian nikmat, Tuhan yang memberikan segala nikmat. Ya Manan, yang mencurah nikmat, curah nikmat. Dia kenal nama Tuhan. Maka orang ahli neraka ni memanggil Allah bukan Allah, dia panggil Ya Hanan, Ya Manan. Berikanlah kami air, kami haus sangat.
1000 tahun berdoa memanggil ya Hanan ya Manan, barulah Allah bagi air. Air apa tuan-tuan? Air hangat, air mendidih, yang bila diminum oleh ahli neraka, putus urat-urat, urat daripada atas sampai ke perut dia semua putus, hancur semua. Itu air yang dapat hasil daripada menyebut ya Hanan ya Manan, Tuhan yang memberi nikmat yang tak terkira. Manan, mencurah-curah. Manan juga ada makna Tuhan yang mengungkit. Tuhan yang mengungkit. Minnah, dia ada dua makna. Dalam dunia ni dia ada 4 yang boleh mengungkit: Allah, Rasul, mak bapak, tok guru. Empat ni kalau ungkit diizinkan syarak. Allah ungkit, berapa banyak rezeki aku dah bagi kau, berapa banyak aku dah bagi kau nikmat, kenapakah kamu masih tak bersyukur? Allah ungkit lah tu. Allah ungkit tak? Salah tak? Tak salah. Allah ungkit tak salah. Manan yang mana Tuhan yang mengungkit apa yang telah diberikan. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadzib. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah Taala surah Ar-Rahman, hei jin dan manusia, mana satu nikmat aku yang kau dustakan? Diulang-ulang sampai 30 kali. Ungkit. Tak salah. Yang kedua, Rasul. Nabi dan Rasul kalau mengungkit tak salah. Rasul mungkit, telah aku berikan ajaran agama, telah aku serahkan, kenapakah kamu masih menerhaka pada Tuhan, turunkan azab. Tak salah, Rasul mungkit. Yang ketiga ialah mak bapak. Mak bapak mungkit, aku dah besarkan kau daripada kecil sampai besar, macam ni kau balas. Tak salah, Allah izinkan mak bapak mungkit, kerana Allah tak akan jadikan manusia ni melainkan melalui proses mak dan ayah. Wabil walidaini ihsanan, kamu kena buat baik dengan mak ayah kamu. Kalau anak tu kata, bukan aku minta lahir pun melalui kau, aku pun tak minta macam ni, itu yang tersangat kurang ajar ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan mak bapak boleh ungkit, tak masalah. Yang keempat, tok guru. Tok guru, ulama yang mengajar ni tidak ungkit. Penat aku mengajar kau kan, ini balasan kau pada guru. Tak salah. Ini semua ambil daripada nama Al-Mannan, Tuhan yang mengungkit. Faslun, wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, ada satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon duri menusuk selai kain sutera. Apakah pohon itu dapat diambil tanpa menyebabkan kain sutera itu tidak terkoyak langsung? Apa maksud hadis ini, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, ada pepatah mengatakan sesiapa yang terbiasa melakukan sesuatu semasa kanak-kanak lagi, maka pada hari tuanya pun dia akan tetap melakukan kebiasaan yang serupa itu, bahkan hingga kepada kematiannya. Itu maksud pepatah ini, Ustaz. Baik, yang pertama sekali tadi, diibaratkan oleh siapa yang bagi? Imam Bukhari mengibaratkan kematian itu seperti meletakkan pohon berduri dalam kain sutera. Ini adalah satu ibarah untuk menyatakan bagaimana mustahilnya terlepas. Kain sutera itu pasti akan tercarik, lembut kan? Sutera ni satu yang lembut, dia masuk pada benda yang berduri, bila dia tarik, hampir kata mustahil adat kain sutera itu tak tercarik, tak terkoyak. Nak menggambarkan bagaimana selembut mana pun roh itu dicabut daripada jasad yang dah sebati dengan roh, tak mungkin tak terluka, pasti akan tercarik, pasti akan berasa sakit. Cuma macam kita bicara pada minggu lepas, apakah sakit itu dirasai atau tidak bergantung pada mati itu. Kalau dibuka oleh Allah di saat kematian itu satu lubang oleh lubang syurga, sehingga melihatlah si mayat ni akan nikmat dalam syurga tu, terlalailah si mayat itu melihat nikmat di syurga sampai tak terasa sakit itu. Sakit tetap sakit, pedih tetap pedih, cuma tak terasa. Kalau dibuka lubang neraka, belum tarik nyawa dah sakit dah. Itu satu, itu perumpamaan. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana seorang tu tak terlepas pada sakit sakaratul maut. Itu saja. Yang kedua tadi, betul? Sesiapa yang terbiasa melakukan sesuatu semasa kanak-kanak lagi, maka pada hari tuanya pun dia akan tetap melakukan kebiasaan yang serupa itu, bahkan hingga kepada kematiannya. Itu maksud, Ustaz.
Baik, itu ada kebenaran, bukan nak kita nafikan sepenuhnya. Siapa yang cakap tu? Siapa yang cakap? Tak cakap. Scientifically, bila kita daripada umur kita lahir sampailah kita dewasa, apa saja yang kita amal ni dia jadi memory yang akan menjadi tabiat. Daripada kebiasaan menjadi tabiat itu menjadi karakter ataupun perangai seseorang sampailah pada umur dia 40. Bila umur kita 40, tubuh kita ni dia ada memory. Macam kita bawa kereta, hari-hari bawa kereta datang Masjid Senawang, perasan tak? Satu hari bila kita bawa, kita boleh tak payah fikir pun, so dah sampai dah. Sebab kita ada memory, badan kita dah simpan memory dah. Pukul 7 pergi, 7 malam bawa kereta sampai masjid. Satu hari tiba-tiba Isnin tak ada kelas, kita bawa kereta, kita nak pergi tempat lain ni, tapi kadang-kadang salah jalan, termasuk ke masjid, sebab dah terbiasa kebiasaan tu. Ini memang telah disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Saya tak ingat betul matan itu, dalam kitab kitab Imam Ghazali, Ayyuhal Walad, yang mahfumnya lebih kurang hadis itu, man lam yataghayyar, siapa yang tak berubah, man yatajawaz arba'ina, siapa yang telah melewati umurnya 40 tahun tapi masih lagi mengekalkan sifat-sifat buruk, falyatabawwa maq'adan finnar, maka siap-siaplah tempat duduk dalam neraka. Nauzubillah. Ada dalam kitab Ayyuhal Walad, man yatajawaz, siapa yang umurnya sudah melewati 40 tahun masih mengekalkan dalam maksiat tak berubah, falyatabawwa maq'adan finnar, siap-siaplah tempat dalam neraka. Apa maksud tu? Bila umur kita daripada kecil, kebiasaan yang kita lakukan itu, sampailah umur dia 40, maka pengalaman tubuh badan kita ni dah lengkap, dia dah cukup. Lepas umur 40, segala-gala jadi automatik kan? Bila makan, bila minum, kita dah alim dah bab dunia ni. Jadi bila dah macam tu, dia nak berubah susah. Bukan tak boleh, tapi nak berubah tu susah, sebab dah jadi karakter kita macam tu. Kalau pemarah lah. Kalau kita satu orang sabarlah lepas umur 40. Dan ada hadis yang mengkonfirmkan benda itu. Dan scientifically pun memang macam itu. Umur 40 semua automatik. Sebab itu daripada umur sejak kecil kosong tu sampai umur 6 tahun tu penting. Dalam kajian saintifik ini namanya absorbent mind. Serapan, segala ini diserap. Dia belajar daripada apa yang dia lihat. Dan ini telah dikonfirmkan oleh hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak ni lahir dengan fitrah, maknanya dia kosong, dia absorb. Fa abawahu yumajjisani wa yuhawidani aw yunassirani, mak bapak dia menjadikan dia Nasrani ataupun menjadikan dia itu Majusi atau menjadikan dia Yahudi. Maksud dia apa? Maksud dia mauludin itu yang berumur daripada lahir sampai 6 tahun, dia akan melihat orang yang paling dekatnya mak ayahnya. Kalau mak ayah dia sembah patung, itulah yang dia nampak daripada kecil, dan dia serap, dia akan jadi karakter dia, memory dia tu, susah nak ubah tu, dia akan bawa sampai besar. Kalau daripada kecil telah dimasukkan agama Majusi, dia jadi Majusi. Kalau dimasukkan dia Islam, dia akan simpan dalam tubuh dia tu. Absorbent mind, dia tak belajar, dia terus serap. Dan apa yang dialami masa umur 6 tahun ke bawah ni, bila dia dewasa, itulah rekod yang akan dimainkan balik dalam hidup dia tu. Melainkan dengan rahmat Allah dia akan berubah. Sebab tu dalam Islam disuruh kita ni beramal dengan amal-amal istiqamah. Salah satu daripada amal istiqamah adalah bersembahyang dengan berjemaah. Man shalla jama'atan arba'ina yawman, falahu bara'atani, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Siapa yang mengamalkan sembahyang jemaah 40 hari, terlepas daripada dua perkara. Yang pertama, terlepas sifat munafik. Yang kedua, terlepas daripada api neraka. Kenapa 40 hari? Kerana dalam masa 40 hari inilah tabiat yang baru akan terbentuk. 40 hari. Jadi bilangan 40 ni memang diakui. Janin pun terbentuk dalam masa 40 hari. Amalan hanya akan melekat dalam masa 40 hari. Lepas tu kalau kita jumpa mana-mana tok guru,
Kita ambil amalan ni berapa lama nak beramal tu, kau amal 40 hari ni, jangan tinggal. Kalau tinggal kosong balik. Apa maksud? Sebab nak membentuk pembentukan neuron yang baru. Dia bila kita dah beramal dan bersifat dengan satu sifat, dia bentuk neuron. Neuron ni maknanya maklumat dalam otak je. Yang susah kita nak ubah. Contoh, misal tuan-tuan dah amal berpuluh tahun, bila stres isap rokok. Tiba-tiba nak stop, menggila dia buat. Sampai doktor pun kata, kamu kalau stop ni mati kamu. Sebab dia kaji, dia tengok neuron dalam otak ni, memang maklumat dia macam tu, dah terbentuk dalam sini. Nak ubah tarikh tu 40 hari. 40 hari nak isap rokok, makan gula-gula. Itu pun tak tentu begitu. Nak mengubah taniat itu. Jadi apa yang Tuhan kata itu memang ada kebenaran dia, disokong oleh hadis-hadis Nabi SAW. Dan berhati-hatilah kita kalau umur sudah melewati 40 tahun. Mohonlah hidayah pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan nak ubah sampai kita mati. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi sultan bin an qulubana wasta'min asrarana wa asyhadu bi'ati walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.